Sejahtera semua, kali ini kita mau sambung kepada subtopik yang baru, iaitu 7.2 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Subtopik ini senang je sebab kita boleh fikir secara logik, cuma yang perlu kamu tahu ialah eksperimen yang dibuat untuk mengkaji pemboleh ubah yang dimanipulasi ini. Sebab untuk topik ini dia popular di soalan sama ada bahagian B ataupun bahagian C kertas 2. Okey. Dia ada eksperimen yang popular tapi itu yang silibus KBSM lah. KSSM belum tahu lagi. Tapi mungkin boleh beri perhatian jugalah. Okey. So faktor yang pertama ialah suhu. Okey, suhu tindak balas tu. Suhu untuk kita jalankan masa kita jalankan tindak balas. Yang kedua, saiz bahan tindak balas. Yang ketiga, kepekatan bahan tindak balas. Okey, 1 mol ke 2 mol ke 3 mol. Okey, kehadiran mangkin. Dan yang kelima, tekanan. Tapi tekanan ni untuk bahan tindak balas yang jenis gas sahaja. Kalau dia pepejat ataupun cecair, faktor tekanan ini tidak mempengaruhi kadar tindak balas lah. Okey, kita tengok yang pertama, saiz bahan tindak balas. Okey, contoh yang dibagi dalam buku ni dia agak mengelirukan, okey, sebab jumlah luas permukaan 24 cm persegi dia bagi, yang ini cube ni. Okey, Miss pun fikir juga macam mana boleh dapat 24. Okey, sebenarnya satu permukaan ini 2 kan, 2 sini 2 sini 2, jadi permukaan ini sahaja dia 4 cm square persegi. Okey, tapi cube ini ada 6 permukaan, jadi 4 darab 6 dia jadi 24 cm persegi lah untuk satu cube ini. Okey, kalau macam yang ini, saiz bahan tindak balas, bahan tindak balas yang sekarang ini dia ada 24 cm persegi luas permukaan. Tapi kalau kita potong dua benda ni, okey, potong dia jadi dua bahagian, dia punya jumlah luas permukaan akan meningkat. Okey, jadi ini kamu kena fikir, sini permukaan ini ialah 2 darab 2 ialah 4 lah kan. Okey, 4, sini belakang dia ada 4 juga. Okay, so ada 8 sudah. Lepas tu ini 1, sini 2, ini ukuran ini 2, ini 1. So bermaksud 1 darab 2, ini 2 cm persegi. So 2 cm persegi ini dia ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 darab 2, 8. Okay, tambah dengan 4, tambah dengan 4. So bermaksud satu potong ini sekarang, satu potong ini dia punya jumlah luas permukaan ialah 16 cm persegi. Okey, jadi sekarang kita ada 2 sudah cube kan, jadi 16 darab 2 jadi 32 lah. Okey, so dia macam ni, bila diterangkan macam ni dia sangat rumit bah. Kamu boleh kaji lah nanti. Kalau kamu mau juga kajikan ini satu permukaan ini berapa dia punya luas, lepas tu belakang dia berapa, tambah dengan luas permukaan 4 ni lagi. Okey, kalau saya mau kasih senang, saya buat macam ni. Okey, sekarang saya ada satu cube. Okey, saya kira dari apa aja, berapa jumlah permukaan yang dia ada. Kalau satu cube besar macam ni, saya ada 6 permukaan kan. Okey, so sekarang kalau saya potong saya punya cube ini jadi 2 macam ni. Okey, sini saya ada 6 permukaan, sini saya ada 6 permukaan. Okey, permukaan lah. So bermaksud kalau benda ni saya potong 2, saya sudah ada 12 permukaan yang terdedah kepada bahan tindak balas. Okey, so kalau saya kasih potong lagi kecil macam ni, okey, daripada satu yang besar ni saya potong jadi 4 bahagian. Satu yang kecil ini saya ada 6 permukaan. Ini ada 6 permukaan. 6 permukaan, 6 permukaan. Jadi bermaksud daripada 6 permukaan yang asalnya, bila saya potong, saya jadi ada 24 permukaan. Okey, yang terdedah kepada bahan tindak balas.
Oke, terdedah kepada bahan tindak balas. Maksud dia kan, kalau kau masukkan benda ini dalam air, air tuh boleh bertindak balas dengan permukaan ini, permukaan bawah dia, sini kan. Dia ada 24 permukaan untuk bertindak balas. Tapi kalau kita masukkan yang besar nih, dia hanya ada 6 permukaan untuk tindak balas. Jadi, bermaksud bila kita potong saiz bahan tindak balas jadi kecil, oke, saiz jadi kecil, luas permukaan menjadi besar. Oke, menjadi besar, luas permukaan meningkat. Jadi, bila luas permukaan meningkat ini, kadar tindak balas akan meningkat. Kadar bermaksud betapa cepatnya tindak balas itu akan berlaku. So, kita potong kecil-kecil supaya luas permukaan dia besar. So, bila luas permukaan dia besar, kadar tindak balas akan meningkat, yaitu tindak balas akan berlaku dengan lebih cepat. Dia dapat menghasilkan hasil tindak balas dalam masa yang lebih singkat. Oke, contohnya, kenapa ayam, satu ketul ayam kan, kita potong dia lagi kecil, lagi dia cepat masak. Oke, sebab dia punya, bila kita potong kecil, luas permukaan dia jadi banyak, oke, jadi meningkat, luas permukaan meningkat, jadi dia cepat masak lah. Sama juga dengan ketulan gula, satu cube tuh dengan gula pasir, gula halus, oke. Kalau gula halus dengan gula kasar kita bandingkan, gula halus akan melarut dengan lebih cepat sebab dia punya saiz bahan tindak balas dia kecil, jadi dia punya luas permukaan besar, so dia meningkatkan kadar tindak balas lah. Oke, so itu dari segi saiz bahan tindak balas. Jadi untuk faktor ini dia punya eksperimen yang boleh dibuat dalam makmal ialah boleh rujuk buku teks muka surat 230. Oke, kalau kita tengok di sini, ini ialah yang popular. Oke, ketulan marmar campur dengan asid hidroklorik. Benda ni banyak kali sudah kita jumpa, asid campur kalsium karbonat, okey, dia akan menghasilkan gas karbon dioksida. Ini garam pun banyak sudah kita jumpa. So, dalam eksperimen ini, cara dia uji kadar tindak balas ialah dia ukur, okey, dia sukat berapa isi padu gas karbon dioksida yang dihasilkan dalam masa tertentu lah. Okey, so yang first eksperimen pertama dia guna ketulan marmar. Okey, dia punya jisim ialah berapa 5 gram. Okey, dia guna 5 gram ketulan marmar. Okey, dan asid hidroklorik dia 80 cm padu. Okey, 0.1 mol DM padu. Okey, so untuk eksperimen yang pertama 5 gram ketulan, maksudnya besar lah. Okey, ketulan tapi kita timbang dia 5 gram. Okey, and then dia kira dalam masa berapa saat. Okey, 30 saat. Catatkan bacaan biuret pada setiap selang 30 saat sehingga biuret dipenuhi dengan gas. Okey, sampai dia penuh lah. Okey, and then dia kira lah berapa masa yang diambil untuk gas ini penuh. Okey, itu yang pertama dia guna ketulan. Eksperimen kedua dia guna serbuk. Okey, ketulan marmar yang bersaiz kecil. Maksudnya katakan eksperimen pertama kau punya ketulan marmar begini besar, tapi kau timbang dia mesti 5 gram. Okey, eksperimen kedua kau guna yang kecil-kecil punya ketulan marmar, tapi dia punya gram tetap 5 gram. Mesti timbang. Dua-dua mesti 5 gram dan dua-dua mesti guna isi padu asid hidroklorik yang sama. Isi padu sama, kepekatan sama. Yang kita ubah hanya saiz bahan tindak balas. Tidak boleh ubah kepekatan dan isi padu asid hidroklorik. Okey, itu ialah yang dimalarkan. Kamu boleh rujuk buku teks untuk dia punya pemboleh ubah yang dimanipulasi, dimalarkan, apa semualah. Okey. So, apa yang mesti sama di sini ialah jisim dia. Okey. Isi padu ini dan kepekatan ini mesti sama. So, itu ialah pemboleh ubah yang dimalarkan. Jadi, yang dimanipulasi yang kita ubah di sini hanyalah inilah saiz ketulan marmar. Satu saiz besar, satu saiz kecil. Okey, so ini ialah eksperimen untuk menguji kesan
saiz bahan tindak balas ke atas kadar tindak balas lah. So ramalan kita, hipotesis kita ialah kita guna saiz yang kecil ini dia dapat hasilkan jumlah gas yang sama tapi dalam masa yang lebih singkat. Saya ulang, dia dapat hasilkan jumlah isi padu gas karbon dioksida yang sama, isi padu CO2 yang sama, okey, tapi dalam masa yang lebih singkat. Okey, sebab kenapa? Sebab bahan yang kau guna sama aja, kan? 80 cm padu 0.1 mol dan 5 gram. Yang eksperimen kedua pun sama juga, kau punya bahan yang kau bekalkan itu sama sahaja. Jadi dia punya jumlah hasil mesti sama. Cuma yang kecil ini dia dapat hasilkan isi padu karbon dioksida dalam masa yang lebih singkat. Dia lebih cepat lah. Lebih cepat masak. Okey. 1 ekor ayam kau masak 1 ekor terus. Okey, berbanding dengan 1 ekor ayam yang saiz yang sama tu kau potong dia kecil-kecil. Yang kecil-kecil tu dia tetap akan masak dengan lebih cepat, okey, berbanding yang besar. Tapi jisim ayam tu tidak berubah. Hasil dia tetap sama, cuma yang ayam yang ketulan kecil tu dia akan masak dengan lebih cepat. Itu dia punya keputusan lah. Okay. Yang kedua ialah faktor kepekatan. Okay. Kepekatan bermaksud macam ni lah. Kita boleh ubah kepekatan bahan tindak balas dengan kalau kita tambahkan zat terlarut, kita akan dapat larutan yang pekat lah, kan? Logik lah. Kalau dalam ini ialah larutan garam, contoh. Okay. Kalau saya tambah zat terlarut iaitu tambah garam, saya akan dapat larutan garam yang lebih pekat. Tambah pelarut bermaksud kalau saya tambah air, okey, saya tambah air, saya akan dapat kepekatan yang berkurang. Dia gambarkan di sini ialah kita tengok dia ada 5 bulat-bulat, kan. Bila kau tambah air, bulat-bulat dia tidak berubah tapi air pelarut dia bertambah. Okey, so ini ialah larutan yang lebih cair, ini ialah larutan yang lebih pekat lah. So secara logiknya, okey, kepekatan ni kalau dia pekat, kita bekalkan bahan tindak balas yang pekat, dia punya kadar tindak balas akan meningkatlah dan dia akan menghasilkan lebih banyak hasil. Okey, dia punya jumlah hasil akan bertambah kalau kita tambah kepekatan larutan tersebut. Okey. So inilah yang ini eksperimen yang lebih popular berbanding yang tadi. Okey, ini yang dia boleh keluar di kertas 3, dia boleh keluar di kertas 2. Okey ya. So pemboleh ubah yang dimanipulasi ialah kepekatan larutan natrium thiosulfat. Okey. So bergerak balas ialah masa yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan. Dia tidak ukur isi padu gas ke apa. Okey, dia eksperimen dia letak mula-mula dia letak natrium thiosulfat, okey, dalam tu. And then dia tambah asid sulfurik dalam ni, and then dia ukur masa, dia cek lah berapa masa yang diperlukan untuk X ini tidak kelihatan. Maksudnya mula-mula dia jernih, okey. Bila kita letak kelelangkon ni di atas ni, kita boleh nampak tanda X di kertas A4 tu, okey. And then bila kamu tambah asid sulfurik, dia akan membentuk mendakan, okey. Mendakan yang terbentuk ialah sulfur. Okey, sulfur yang warna kuning. Ini tidak perlu tahu dia punya persamaan kimia. Yang penting kamu tahu dia punya tindak balas ialah mula-mula dia jernih. Okey, kamu boleh nampak X tu. Bila kamu tambah asid sulfurik, dia akan membentuk sulfur. Sulfur ini akan menyebabkan tanda X itu tidak kelihatan. Sebab sulfur tidak larut dalam air dan dia warna kuning. So, dia akan tutup tanda X tu lah. Okey, so cara dia buat ialah dia masukkan natrium thiosulfat, okey. Lepas tu dengan berhati-hati dan cepat tuangkan asid sulfurik dalam masa yang sama, mulakan jam randik. Tuang saja asid sulfurik tu, mulakan jam randik. Lepas tu pusarkan kelelangkon secara perlahan-lahan, letakkan kelelangkon di atas tanda X.
Okey, perhatikan tanda X secara menegak dari mulut ke lelangkon. Bukan mulut kau pergi di sini ya, mata kau pergi sini. Dari atas, tengok daripada mulut ke lelangkon ni. Sebab kita mau tengok X tu. Bukan dia suruh kau minum benda tu. Hentikan jam randik sebaik sahaja tanda X tidak kelihatan. Rekod dan catatkan masa ini. Ulang eksperimen sebanyak 4 kali dengan menggunakan larutan natrium thiosulfat 0.2 mol yang telah dicairkan dengan air suling. Okay. Maksudnya mula-mula kau guna 0.2 kan. Kau kasih cair dia jadi kurang daripada 0.2 lah. Okay. So dia ada bagi jadual. Jadual ni saya rasa saya perlu terangkan supaya kamu faham apa maksud jadual dia ni. Okay. Isi padu larutan natrium thiosulfat yang pertama. Okay, eksperimen pertama kita tengok dulu ini. Eksperimen pertama dia guna 45 cm padu natrium thiosulfat. Okay, so bermaksud isi padu air suling tu dia tidak tambah air suling. Okay, jadi bila dia tambah asid sulfurik 5 cm padu, okay, jumlah isi padu campuran jadi 50. Ngamlah kan 45 tambah 5, jadi dia jadi 50. Okay, so ini ialah 0.2 punya. Yang first lah. Okay. Yang mula-mula dia bagi dalam arahan tadi. Jadi yang kedua tu dia suruh kamu cairkan kan. Tambah air suling. So, isi padu larutan natrium thiosulfat 0.2 ni ambil 40 cm padu. Tambah dengan 5 cm padu air suling. Okay. Bila kamu tambah dia jadi tambah dengan asid sulfurik. Okay. Kira berapa. Kalau tidak dapat itu guna kalkulator 40 tambah 5 tambah 5. Kalau tidak guna jari pun boleh lah. Okay. Pinjam jari semua orang di rumah tu tambah. Dia akan jadi 50. Okay. So yang ketiga yang mau lagi kasih cair. Okay. Sukat 30 cm padu natrium thiosulfat tambah dengan 15 cm padu air suling. Tambah dengan 5 cm padu asid sulfurik. Jumlah dia 50. Okay. Yang penting apa yang tak boleh diubah di sini ialah isi padu asid sulfurik. Okay. Kenapa kau tambah air suling? Sebab kau mau ubah kepekatan natrium thiosulfat. Kau mau kasih cair dia. Okay. So kalau daripada jadual ini kita boleh tanya apa itu pemboleh ubah yang dimanipulasi? Kepekatan natrium thiosulfat lah. Apa yang dimalarkan? Tengok daripada jadual. Isi padu asid sulfurik. Itu ialah yang dimalarkan. Okay. So, apa lagi yang kita boleh bagi yang mesti kita malarkan dalam eksperimen ini? Okay. Dia berbalik kepada 5 faktor yang di depan slide pertama tadi. Ada 5 faktor kan? So, kalau yang kita manipulasi di sini ialah kepekatan. Okay. So, keempat faktor yang di depan tu, kita boleh kecualikan tekanan lah. Sebab tekanan untuk gas saja kan. Eksperimen ini tidak melibatkan gas. Jadi, untuk 4 faktor, ini kan, okay, kita abaikan dulu yang ini. So, kalau eksperimen kita ialah uji kepekatan, ini ialah yang dimanipulasikan. Okay. So, 3 ini mesti dimalarkan. Mesti kasih tetap. Tidak boleh ubah. Kalau kau ubah, dia akan jadi ada 2 manipulasi. Okay? Kalau kau mau uji faktor ini, yang 3 ni mesti malarkan. Okay? Itu tips untuk buat soalan eksperimen lah. Okay? So, secara kita punya jangkaan awal untuk eksperimen ini ialah makin dia cair, okay, makin lamalah masa untuk dia tanda X ini tidak kelihatan. Okay, saya ulang, makin larutan natrium thiosulfat itu cair, makin lama masa yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan. Ya. Next kita tengok faktor suhu. Kalau faktor suhu ni dalam buku teks dia guna eksperimen yang sama, okay. Radas yang sama, cuma dia tukarlah benda yang dia manipulasikan. Okey, eksperimen ini dia guna 50 cm padu natrium thiosulfat 0.2 mol per dm padu tambah dengan 5 cm padu asid sulfurik. Okey, so sama juga dia akan hasilkan sulfur yang warna kuning dan dia akan tutup tanda X ni.
Okay, so macam mana dia buat? Dia manipulasi dia punya eksperimen. Yang pertama, eksperimen pertama dia buat pada suhu bilik lah. Okay, suhu biasa, tidak apa-apa. Yang kedua, okay, eksperimen yang kedua dia tukar suhu natrium thiosulfat tu sebelum dia tambah asid sulfurik, dia panaskan dulu natrium thiosulfat tu menjadi 40 darjah Celsius. Ada dalam buku teks muka surat 234. Okay. Dia panaskan natrium thiosulfat menjadi 40 darjah Celsius. Bila dia tengok termometer sampai sudah 40 darjah Celsius, dia tuang asid sulfurik. Lepas tu dia mulakan jam randik. Dia catat berapa masa yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan. Okay. So eksperimen yang ketiga, ini eksperimen kedua. Okay. Eksperimen pertama suhu bilik. Bergantunglah berapa suhu bilik pada hari itu kan. Mesti kurang daripada 40. Okay. So eksperimen yang ketiga dia manipulasi dia punya suhu menjadi 45 darjah Celsius. Maksudnya natrium thiosulfat panaskan menjadi 45 darjah Celsius, and then kau tuang asid sulfurik, and then kau mulakan jam randik, kau kira masa berapa saat yang dia perlukan untuk tanda X tidak kelihatan. Okay. Eksperimen yang dicadangkan dalam buku dia buat sampai 50 darjah Celsius dan 55 darjah Celsius. Bermaksud kamu akan buat 5 kali percubaan lah. So kita punya ramalan di sini ialah semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar tindak balas. Maksudnya dia akan lebih cepat hilang. Kalau suhu natrium thiosulfat tu dia lebih tinggi, tanda X tu akan lebih cepat hilang. Masa yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan akan menjadi lebih singkat. Okay. Alright. So pemboleh ubah yang dimanipulasikan ialah suhu lah. Okay. Manipulasikan ialah suhu. So 3 faktor yang lain lagi ialah pemboleh ubah yang dimalarkan. Okay. Next, kehadiran mangkin. Okay. So mangkin, apa itu mangkin? Mangkin ialah bahan kimia yang mengubah kadar tindak balas tanpa mengalami sebarang perubahan kimia pada akhir tindak balas. Okay. So, sifat kimia tidak berubah, tetapi sifat fiziknya boleh berubah. Contohnya, ketulan mangkin boleh berubah menjadi serbuk. Kalau mau ambil contoh yang senang, Miss ni ialah mangkin. Okay? Kalau saya tidak marah-marah kamu lambat-lambat buat kerja. Okay? Tapi kalau Miss marah kamu akan cepat siapkan kerja kamu, tapi Miss pada akhirnya tidak akan mengalami apa-apa perubahan. Okay? Saya tetap guru kimia, tapi kamu punya kerja cepat siap. Okay? Itu ialah mangkin lah. Bahan yang boleh mengubah kadar tindak balas. Dia kasih cepat tindak balas tu, tapi dia sendiri tidak menerima apa-apa perubahan. Okay? Jumlah hasil tindak balas juga tidak akan berubah. Maksudnya ayam tetap satu ekor ayam kau masak, akhirnya dia akan tetap satu ekor juga, dia tidak akan berubah jadi 2 ekor ayam. Okay? So mungkin ialah kau tambah benda tu untuk kasih cepat dia tindak balas dia kasih cepat, tapi dia tidak mengalami perubahan dari segi kimia lah. Okay, tapi sifat fiziknya boleh berubah. Contohnya ketulan mangkin boleh berubah menjadi serbuk. Mungkin pada awalnya mangkin tu kau letak dia dalam bentuk ketulan, okay, tapi lepas tindak balas selesai dia menjadi serbuk, tapi dia tetap benda tu juga. Okay, jisim dia tidak akan berubah. Jisim mangkin tidak akan berubah, cuma dia berubah dari segi fizik lah. Okay, dia punya luaran. Okay. So eksperimen dia, lawakan lukisan saya. Okay, eksperimen dia ada di muka surat 235. So bila rada sudah ready macam ni, okay, yang ini tabung uji 1 letak hidrogen peroksida saja. Yang tabung uji kedua hidrogen peroksida tambah dengan 0.5 gram serbuk mangan 4 oksida. Okey. Apa yang lepas tu ialah apa yang terjadi ialah kita uji dengan kayu uji berbara. Okey, berbara maksudnya yang hujung dia ada merah-merah. Okey.
So, lepas masukkan 0.5 gram serbuk mangan 4 oksida, ini pun uji dengan kayu uji berbara yang hujung-hujung dia macam di hujung hujung rokok tu. Okay, so apa yang kita akan perhatikan ialah di sini ada pembuakan gas ataupun gelembung gas lah. Okay, gas. Lepas tu ini bila kita dekatkan kayu uji berbara, ini akan menyala. Okay, so eksperimen ini apa yang berlaku ialah hidrogen peroksida ini menghasilkan gas oksigen apabila kita masukkan mangan 4 oksida lah. Okay. So, apa yang kita malarkan di sini ialah jisim mangan 4 oksida, suhu dan isi padu larutan hidrogen peroksida lah. Tidak boleh ubah, kos ini 5 cm padu. Okay, so apa yang kita manipulasi ialah kehadiran mangkin. So, selepas habis tindak balas, okay, ini hidrogen peroksida akan hasilkan gas oksigen, tapi, okay, ini akan kekal 0.5 gram. Maksud dia hanya bantu hidrogen peroksida menghasilkan gas oksigen, tapi dia sendiri tidak mengambil bahagian dalam tindak balas itu. Sebab mula-mula kau masukkan dia 0.5 gram serbuk 0.5 gram, pada akhir eksperimen walaupun ini sudah menghasilkan gas oksigen, ini akan kekal 0.5 gram. Okay, dia tidak mengambil bahagian dalam tindak balas ini, cuma dia membantu menguraikan hidrogen peroksida untuk menghasilkan gas oksigen. Itu tugas mangkin. Okay, dia boleh meningkatkan kadar tindak balas. Okay, next. So, secara ringkasnya kadar tindak balas akan meningkat kalau kepekatan bahan tindak balas meningkat. Oke, logik lah kan? Oke. Saiz pepejal bahan tindak balas berkurang. Sebab kalau saiz berkurang bermaksud luas permukaan akan jawab meningkat. Oke. Saiz berkurang bermaksud luas permukaan meningkat. Luas permukaan meningkat bermaksud kadar tindak balas akan meningkat. Suhu tindak balas meningkat juga akan menyebabkan kadar tindak balas meningkat. Mungkin kalau dia hadir, dia akan meningkatkan kadar tindak balas lah. Oke. Perlu diberi perhatian ialah bila kita guna istilah kadar, oke, kadar tindak balas dia punya belakang mesti meningkat ataupun berkurang ataupun menurun. Okey. Meningkat, okey, menurun ataupun berkurang. Okey. Tapi kalau kita bilang tindak balas sahaja ada bezanya, okey. Kalau tindak balas sahaja kita cakap tindak balas cepat ataupun tindak balas perlahan. Okey. Tindak balas adalah cepat, tindak balas adalah perlahan. Tapi kalau kadar tindak balas dia mesti kadar tindak balas meningkat, kadar tindak balas menurun. Tidak boleh cakap kadar tindak balas cepat. Salah, kadar tindak balas cepat tidak boleh. Kadar tindak balas perlahan pun tidak boleh. Kadar tindak balas meningkat ataupun menurun ataupun berkurang, okay, ataupun bertambah. Okay, harap boleh ingatlah boleh catat dalam nota kamu. Okay. Sebab untuk hari ini nota tidak banyak. Saya akan bagi kamu kebebasan untuk buat nota. Catat apa yang saya tekankan lah. Okay. Tekanan juga merupakan faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Peningkatan tekanan pada tindak balas yang melibatkan gas akan mengubah kadar tindak balas. Okey, apabila gas dimampatkan, mampat maksudnya mula-mula dia macam ni, kau tolak dia ke bawah, dia jadi mampat lah. Bila dia jadi mampat, tekanan menjadi tinggi. Okey, sebab isi padu dia menjadi kecil. Isi padu gas bergantung kepada ruang dia. Ini dalam fizik ada belajar. Kalau dalam gas dia punya ruang ini makin kecil, okay, isi padu berkurang, tekanan akan meningkat. Sebab kau tekan dia bah. Bayangkan kalau kamu 19 orang saya muatkan dalam satu botol, okay, lepas itu saya picit botol tu, saya tekan. Kamu akan jadi mau keluar daripada botol tu kan. So tekanan tinggi. Isi padu gas dalam botol menjadi rendah, tapi tekanan dia akan menjadi tinggi sebab kamu akan rasa mau meletup keluar. Tekanan tinggi. So kepekatan gas
Kepekatan gas bertambah dengan peningkatan tekanan. Macam ni lah. Oh, dia macam mana? Dia jadi banyak tapi dalam ruang yang kecil. Okey, jadi 19 tapi ruang kamu lebih kecil. So, peningkatan tekanan gas ini akan meningkatkan kadar tindak balas. Perubahan tekanan tidak memberi kesan ke atas kadar tindak balas yang melibatkan bahan tindak balas pepejal dan cecair kerana isi padu tidak berubah dengan tekanan. Okey, hanya gas sahaja yang dia punya isi padu ni bergantung kepada ruang lah. Okey, sebab kalau pepejal, dia punya isi padu tidak akan berkurang ataupun bertambah dengan ruang yang kamu kasih muat. Okey, kalau dia 1 cm padu, kalau letak dalam pencil box pun dia 1 cm padu, kalau letak dia dalam botol pun dia 1 cm padu. So dia tidak kaitan dengan tekanan lah. So faktor tekanan hanya digunakan bila bahan tindak balas kita melibatkan gas sahaja. So itu ingat. Okey, ini last slide. Okey, 30 minit sudah. Logam reaktif seperti kalsium bertindak balas dengan air untuk membebaskan gas hidrogen bla 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 macam ni. Okey, kalsium tambah air, kalsium hidroksida dan oksigen. Okey, so dalam eksperimen ini yang kita uji yang kita ukur, yang kita suka mestilah isi padu gas hidrogen. Okey, dua eksperimen telah dijalankan untuk menentukan kadar tindak balas 0.7 gram kepingan kalsium dengan 200 cm padu air pada suhu yang berbeza. Okey, so pembalik ubah yang dimanipulasikan ialah suhu lah. Okey, so dalam eksperimen ini dia guna suhu yang berbeza. Eksperimen 1 dijalankan pada suhu bilik. Okey, suhu air dinaikkan sebanyak 10 darjah Celsius bagi eksperimen 2. Eksperimen 1 suhu bilik, eksperimen kedua 10 darjah Celsius lebih banyak daripada suhu bilik. Contohnya, kalau suhu bilik sekarang ialah 30 lah. Okey, katakanlah suhu bilik sekarang ialah 30. So, eksperimen 2 kita akan naikkan jadi 40 darjah Celsius. Okey, raja di bawah menunjukkan graf isi padu gas hidrogen melawan massa bagi eksperimen 1. Apakah jumlah isi padu gas hidrogen yang dihasilkan dalam eksperimen 2? Teng 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 teng, jawab. Jawapan dia 420. Okey, sebab dia menjadi berdasarkan dia menjadi dia tidak perubahan lagi. So, bermaksud itulah maksimum yang dia boleh hasilkan, 420 cm padu gas hidrogen. Okey, salin semula graf di atas, lakarkan lengkung untuk eksperimen 2. Apakah kesan suhu ke atas kadar tindak balas? Okey, saya mau kamu fikir, kalau graf dia untuk suhu bilik macam ni, apa ramalan kamu tentang graf untuk eksperimen yang dijalankan pada suhu 40 darjah Celsius? Okey, pura-pura lah aku nak fikir dulu. Okey, kasih stop dulu. Fikir jawapan dia. Okey, macam ni. Okey, saya lukis dulu, nanti kita tengok Ting ting, dia macam ni. Ini lakaran sajalah. Ini tidak tepat punya data, okey. Tapi secara teorinya kita akan dapat graf macam ni. Okey, cuba fikir kenapa? Sebab suhu dia tinggi kan? Bila suhu tinggi, kadar tindak balas menjadi tinggi. Bermaksud dia akan hasilkan gas dengan lebih cepat dalam masa yang singkat. Okey, tapi perlu diberi perhatian, jumlah gas yang dihasilkan mesti sama. Okey, cuma beza dia satu ini dia perlahan. Dia mengambil masa yang lebih lama. Okey, sini. Untuk hasilkan 420 cm padu gas. Tapi untuk suhu yang lebih tinggi, okey, eksperimen 2, dia dalam masa yang singkat, okey, ini ya, sini. So, bermaksud kalau dia jadi datar di sini, bermaksud dia hanya mengambil masa, contohnya sini 10 saat, sini 20 saat lah. Okey, contoh. So, eksperimen 1 ni dia mengambil masa 20 saat untuk hasilkan 420 cm padu gas. Tapi untuk eksperimen 2 yang kita kasih tingkat suhu dia akan hasilkan jumlah gas yang sama tapi pada dalam masa yang lebih singkat, iaitu 10 saat. So, graf dia macam ni. So, perlu diberi perhatian. Okey, saya tekankan lagi sekali untuk faktor suhu, untuk faktor kehadiran makin, untuk faktor size bahan tindak balas. 3 tu, dia punya graf, bila kita buat perbandingan, dia akan jadi macam ni. Okey, macam ni, tapi dia punya jumlah
jumlah nih mesti sama. Oke. So, 3 faktor itu dia punya bentuk graf bila kita buat perbandingan mesti macam ni. Jumlah hasil dia mesti sama. Oke. Dia cuma apa yang berbeza ialah kadar tindak balas. Dia dapat hasilkan hasil dalam masa yang lebih singkat. Alright. So, inilah. So, saya ulang untuk 3 faktor iaitu suhu, mangkin, dan apa tu? Suhu, mangkin. Nah, jam sudah otak. Cepat fikir. Suhu, mangkin, saiz bahan tindak balas. Okey, dia akan hasilkan graf yang macam ni. Okey, so kamu kajilah. Kalau suhu tinggi, mana satu graf dia? Kalau suhu tinggi, ini. Kan? Ini adalah suhu yang rendah. Kalau faktor mangkin, mana satu? Yang ada mangkin, mana satu? Graf 2 lah yang ada mangkin. Sebab dia punya kadar tindak balas lebih laju berbanding, kadar tindak balas lebih tinggi untuk yang ada mangkin. Okey, ini ada mangkin. Ini tiada mangkin. Okey. So, kalau bandingkan daripada segi saiz, mana satu dia punya graf 2 ialah saiz kecil ke saiz besar? Okey. Jawapan dia saiz kecil, iaitu luas permukaan yang besar. Ini ialah kalau dia guna saiz besar, okey, luas permukaan yang kecil. Okey, lagi yang ini ialah suhu tinggi. Ini ialah suhu yang lebih rendah. Itu beza dia. Tapi jumlah hasil mesti sama. Sebab kau punya bahan tindak balas dia punya jumlah sama. So kau punya hasil mesti jumlah hasil tu mesti sama. Okey. Okey. So ada satu faktor lagi yang kita belum bincang iaitu faktor kepekatan lah. So kamu kena ingat bila kamu ubah faktor kepekatan di depan tu, maksudnya kamu bekalkan bahan tindak balas yang berbeza dia punya jumlah. Okey. So maksudnya kau bekalkan saya dua ekor ayam dengan bekalkan saya 1 ekor ayam. Saya akan sudah tentunya yang 2 ekor ayam ni akan hasilkan hasil yang lebih banyak lah kan. 2 piring besar ayam. Kalau yang satu ekor ayam tu dia akan hasilkan 1 piring ayam. 2 ekor ayam dia akan hasilkan 2 piring ayam. Jadi, so untuk graf kalau kita buat perbandingan pemboleh ubah yang dimanipulasikan ialah kepekatan, okey. Kita akan dapat graf yang macam ni. 1 kalau yang normal kan. Okey. Ini adalah yang normal. Kepekatan katakan 0.1 mol per dm/2. Okey. Jadi kalau saya ubah kepekatan dia menjadi lebih cair. Lebih cair, so apa kamu punya ramalan graf? Mesti macam ni, tapi hasil dia rendah. Okey, sebab okey, satu ekor ayam dengan setengah ekor ayam. Ini 1 ekor ayam, ini setengah ekor ayam. Jadi saya punya hasil, jumlah hasil gas yang dihasilkan mestilah kurang. Okey, 0.05 contohnya. Okey, kalau saya kasih tambah kepekatan dia jadi 1 mol dm/2. Okey, 0.1 dengan 1, jauh kan? So, sudah tentu kalau kau bagi saya Gadija saya bagi 1 ekor ayam, Aina saya bagi 2 ekor ayam. So Aina lah dia akan hasilkan lebih banyak kan hasil dia. Jadi graf dia akan naik. Okey, jumlah hasil dia akan lebih tinggi berbanding Gadija. Sebab Aina dibekalkan dengan lebih banyak ayam. Okey. So ada 2 jenis graf. Untuk soalan ini, soalan graf begini nih dia popular di kertas 2 bahagian B lah. Okey, mungkin dia bagi graf macam ni. Okey, lepas tu dia suruh kau bincangkan faktor yang mempengaruhi. Okey, ataupun dia boleh bagi kau graf macam ni and then satu macam ni, satu macam ni. Dia tanya apa faktor yang mempengaruhi. So, hanya satu sahaja faktor untuk graf macam ni iaitu kepekatan. Yang macam ni ada 3 faktor lah yang mungkin. Alright. So, next ini graf saya tengok dalam buku teks dia ringkas sahaja dia tulis. So sampai sini je lah. Alright.
And then baca muka surat 240 hingga 241 sebab kita tinggal 2 kali, termasuk kali ini 3 kali lagi kelas kimia. Tapi bab ada satu bab lagi di belakang. Jadi saya rasa mungkin lepas nanti mula cuti sudah pun saya masih akan hasilkan video untuk kamu belajar lah. Okay. So untuk hari ini kamu perlu baca muka surat 240 hingga 241. Baca sahaja, terpulang dengan kamu mau buat nota atau tidak lah untuk 2 muka surat ni. Okay. Lepas siap tengok video ni, okay, kandungan dalam video ni pun kamu boleh pilih macam mana cara kamu buat nota. Okay. Tidak perlulah salin yang eksperimen semua tu buat catatan yang penting lah. Okay. Lepas siap tengok video ni, lepas baca muka surat 240 hingga 241, tekan saja mark as done di Google Classroom. Tidak perlu hantar apa-apa. Okay. Thank you. Bye.